Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Manusia tak boleh dikurung. Manusia tidak boleh seolah-olah dipagar. Dalam suasana pandemik dan endemik sekarang ini. Namun di sana agama mengingatkan kita. Agama mengingatkan kita sepotong hadis dari junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Hadis yang bermaksud ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini merupakan penjara bagi orang mukmin. Penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir. Dan syurga bagi orang yang kafir. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, disebut juga daripada Imam Al-Muslim di dalam sahihnya, disebut juga di dalam Imam Al-Tirmidzi di dalam jami'nya, dan Imam Ibn Majah di dalam sunan. Berdasarkan hadis ini, maka kita melihat bahawasanya kebanyakan ulama-ulama hadis menyimpulkan ini adalah suatu hadis yang sahih. Imam Muslim meletakkan hadis ini sahih, Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih, Imam Ibn Hibban meletakkan hadis ini dalam sahihnya, syekh yang lain juga kalau kita melihat, termasuklah Imam Muslim dalam mentahqiqkan Musnad Ahmad, kebanyakannya hadis ini dikatakan sahih. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Ana nak bawa cerita dalam keadaan kita terkurung ini. Kita terkurung, kita dikurung, you name it, apa juga sebenarnya. Tetapi jelas bahawasanya ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu merupakan penjara bagi orang mukmin. Allahu akbar. Tuan-tuan, puan-puan. Kematian demi kematian yang kita dengar, mutakhir, tak kiralah disebabkan asbab musabab namanya virus corona, mahupun disebabkan asbab-asbab yang lain, maka meninggal seseorang muslim, mukmin, muttaqin, even orang-orang yang bukan muslim ini, seluruh ummah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dunia ini tempat bukan tempat kita tinggal sahaja, tapi inilah dunia tempat kita meninggal. Maka jelas bahawasanya orang yang dihantar ke pusara aman ini sebenarnya, hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kita menangisi pemergian mereka, dalam kita merasa tak mampu berdepan dengan kehilangan orang yang tersayang, kita terkenang dengan watak-watak, kalimah-kalimah, perlakuan-perlakuan, santunan-santunan kebaikan, perkara-perkara baik yang dilakukan oleh Allahyarhamah arwah-arwah ini. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, dia orang baik, dia dah meninggalkan kita, ya Allah, dia orang baik, tapi dia pergi meninggalkan kita. Bahkan mutakhir ini saya rajin bercakap dengan sahabat-sahabat, dia kata, Ustaz, mutakhir ni banyak Allah ambil orang-orang alim, orang-orang faqih, orang-orang baik, Ustaz. Kalau kita kenal, Ustaz, dapat telefon, si Anu meninggal, si Fulan meninggal, si Fulanah meninggal, dan kebanyakannya orang-orang baik. Saya bukan nak mengajak tuan-tuan sekadar memujuk hati, tetapi fikir dan zikir. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia merupakan penjara bagi orang beriman, orang mukmin. Jelas tuan-tuan, di saat kita menangisi pemergian mereka semua ini, mudah-mudahan mereka ini sebenarnya lepas daripada penjara. Mereka ini Allah bukakan pintu penjara itu
untuk mereka berada di alam hakikat yang seterusnya, realiti waqi', iaitu di alam barzakh. Yang mana Nabi menyatakan apabila masuk ke dalam perkarangan perkuburan, Nabi memberi salam, Assalamualaikum ya ahlan diyar, Assalamualaikum ya ahlan diyar. Dan Nabi menyatakan bahawasanya salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni-penghuni kubur. InsyaAllah kamu hanya mendahului kami dan kami bakal menyusul. Rupa-rupanya kematian demi kematian ini yang kita tonton, yang kita lihat, yang kita hadam, yang kita masukkan ke dalam sanubari sama ada dengan tangisan, dengan rasa penuh kasih sayang, dengan rasa kesunyian. Semua ini tuan-tuan perempuan, rupa-rupanya mereka-mereka yang telah menyahut panggilan Allah ini, sedarlah wahai insan, mereka ini rupa-rupanya terlepas dari penjara. Menurut hadis ad-dunya sijnul mu'min. Allahu Akbar. Sebab itu Imam Nawawi berkata, setiap orang mukmin dipenjara dan dihalang di dunia ini daripada syahwat yang haram dan batil. Orang mukmin yang juga mukallaf untuk melakukan perbuatan ketaatan yang memang terkadang berat bagi. Namun begitu, apabila dia meninggal, maka dia akan berehat. Dia akan berehat daripada semua ini. Dan kerana itulah selalu kita dengar kalimah ini diposting di dalam Facebook, diposting di dalam laman IG dan medsos masing-masing. Sebagai contoh, ulama tersohor Pak Tih yang baru kembali ke rahmatullah, salah seorang yang dianggap awliya Allah, ulama di negeri Kedah yang tersohor, viral di rata medsos. Dan kita menyatakan di hujung ayat Allahumma ghfir lahu, apa kita sebut? Tuan-tuan, kita sebut berehatlah wahai murabbi, berehatlah. Muslimin muslimat rahimakumullah, perkataan berehat itu jelas sebagaimana hadis yang dikatakan tadi bahawasanya ad-dunya sijnul mu'min, dunia merupakan penjara bagi orang mukmin. Fikir dan zikir. Mungkin selama hari ini kita fikir saja. Sebab itu makin bejat akal kita, makin terkepung akal kita, makin resah hati kita, makin gundah perasaan kita, kerana kita hanya fikir, kita tidak menyelipkan zikir. Bila kita hanya fikir, kita nampak penjara itu suatu tempat yang cukup menderita, cukup memerikan, mengazabkan. Tetapi kita bawa zikir, kita nampak kejadian yang berlaku tadi meletakkan hati kita dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah boleh mengubah seseorang yang jangkanya pada adatnya kita menyatakan dia orang yang tidak baik, orang yang maksiat. Tetapi kalau kehendak Allah, mungkin dia bertaubat tanpa kita dapat melihat dengan mata kasar. Kita hanya fa'ahkum bizahir, berhukum dengan benda yang zahir, tetapi hakikatnya Allah Maha tahu. Sebab itulah dituntut kita untuk sentiasa bersangka baik, sentiasa bersangka. Teruskan berdoa dalam suasana endemik kita ini agar Allah bagi kekuatan iman buat kita semua. Jangan lupa tuan-tuan puan-puan, jangan lupa, sebab sekarang ini adalah pertembungan antara dia dua sistem. Pertembungan antara sistem imun dan iman. Faham betul ayat maksud ayat saya? Rakan-rakan semua, bila anda sebut perkataan-perkataan soal macam imun, sat lagi mungkin anda sebut soalan-soalan berkaitan dengan COVID, virus, itu dan ini, mohon buka fikir dan zikir. Jangan hanya fikir.
mohon buka hati kalian untuk fikir dan zikir. Jangan disalah tafsirkan kalam ana yang dhaif ini. Ana juga beritahu kepada rakan-rakan semua pada malam ini, agree to disagree, tak ada masalah. Cuma mohon hadam dengan fikir dan zikir. Contoh, hari ini pertembungan antara iman dan imun. Dalam keadaan kita nak jaga imunisasi kita kena kuat, antibody kita kena kuat, kita kena perlu divaksin. Menurut pendapat ahli-ahli pakar, kita perlu divaksin. Menurut pendapat ahli-ahli pakar ilmu istilah kedoktoran, ada yang memilih ivermectin walaupun dipersoalkan. Menurut pakar istilah ilmu kedoktoran, dari sini bersandarkan hadis Rasulullah SAW, nak jaga imun badan ni, teruslah kamu dengan pemakanan sunnah, yakni dengan habatus saudanya mengikut dosnya, dengan madunya yang disebut di dalam Al-Quran begitu jelas terang lagi bersuluh, dengan berbagai lagi disebut khazanah-khazanah yang Allah zahirkan di alam ini untuk kita terima pakai ke dalam tubuh badan kita ini, dan itu menjadi antibody yang kuat, imunisasi yang kuat untuk kita meneruskan kehidupan, untuk berdepan dengan apa juga wabak. Imun, yang saya nak sebut imun, termasuklah tuan-tuan perempuan, imun kita adalah dengan zikrullah.